begitu ramai orang Kelantan ni. Adik kakak sekalian. Hamba rasa sangat-sangat teruja kerana adik kakak nampak datang begitu ramai bagi sambutan dan memberi sokongan kepada program kerajaan pada hari ini oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Nampak cerah masa depan Kelantan, insya-Allah. Beberapa hari yang lalu kita ke Kuala Selangor. Kementerian juga unjuk-anjuk. Ditumpu kegiatan orang asli. Projek orang asli. Makanan mereka, pengeluaran hasil mereka, dan saya ucap terima kasih kerana badan-badan semuanya seperti Risda, Mara dan lain-lain di bawah kementerian bagi tumpuan supaya masalah orang asli itu dianggap masalah kita, keluarga orang asli itu keluarga kita, anak orang asli itu anak kita. Jadi sesuai dengan pengumuman TPM Datuk Seri Zahid, jalan yang dicadangkan itu belanjanya tinggi. Dicadang dah puluh tahun. Dan saya ucap tahniah kerana kita ada menteri dan Timbalan Perdana Menteri yang prihatin. Cadangan jalan tu kawasan orang asli sudah puluh tahun. Kerajaan silih berganti. Dan baru-baru ini Kerajaan Perikatan Nasional PAS pun ada, Bersatu pun ada. Tapi tak lulus. Nasib baik kita punya TPM Zahid dan terus lulus 200 juta untuk pembangunan orang asli. Ya. Dan saya tahu selaku Menteri Kewangan, jumlah 200 juta itu bukan kecil. Ya. Jadi kita harap dapat disegerakan. Saya tak mahu anggap umum sebelum pilihan raya, lepas pilihan raya kita lupa. Bukan. Kita bukan kerajaan yang seperti itu. Umum sekarang, dan saya minta semua jentera dalam masa beberapa hari ini siap dan dalam beberapa bulan mesti laksanakan. Dan kalau ada kelewatan, tentunya pegawai yang bertindak takkan tanggungjawab, Cikgu Wi, dan saya minta Timbalan Ketua Pengarah ICU yang ada akan bagi laporan tentang kemajuan jalan kawasan orang asli Ulu Kelantan. Itu pendekatan kita dalam kerajaan perpaduan ini. Ini bukan politik, ini bukan melawan, bukan gocoh, bukan gege. Yang sekarang ni jadi duk lawan gege. Dia bercakap yang dia kadang tak faham, kadang dia tak buat. Dia hukum, tak ikut peraturan dan dasar agama. Dia ikut nafsul amarah. Dia tuduh pelbagai. Kita tengok hari ini, semua bus itu bawah satu kementerian. Apa-apa program yang dilaksanakan. Saya minta masyarakat, Kemas dan kawan-kawan lihat betul-betul apa yang sedang dilakukan. Kalau rasa belum puas hati, belum cukup, bagi cadangan. Kami tak anggap kami ini sempurna. Kami tak anggap kami serba pandai, serba alim. Tak. Kami hanya pegang amanah kerja sedaya upaya. In uridu illal islah mastata'tu. Akan kita coba. Seperti mana doa Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Cuba laksanakan perubahan sedaya upaya kita. Ini dia pengajarannya. Saya lebih-lebih lagi kerana saya lalui proses hidup yang susah. Saudara tahu masuk keluar lokap, masuk keluar penjara. Sekarang takdir jadi Perdana Menteri. Apa nak megah? Apa nak rasa hebat? Tidak. Allah uji sekian lama. Kita cakap soal kemiskinan. Saya masuk penjara kali pertama pasal miskin orang baling. Harga getah jatuh. Ditangkap, masuk ke Munting. Kes apa? Kes orang miskin. Tahun 74 sampai 76.
Sekarang jadi Perdana Menteri. Laksanakanlah apa yang kita perjuangkan dulu. Dan ini yang kita cuba buat insya-Allah. Tapi apa yang kita terima? Tiap hari maki, hamun, zalim. Zalim apa? Ketua parti yang pakai jubah cakap di parlimen, ini Anwar zalim, tak tolong Kelantan dan negeri-negeri ini dikuasai oleh pembangkang. Saya dengar. Kemudian saya jawab. Saya bagi angka. Banding dengan masa PAS Bersatu dalam kerajaan dengan sekarang, kerajaan perpaduan, lebih banyak peruntukan pada Kelantan yang pernah diberi oleh kerajaan persekutuan. Dari zalim bagaimana? Ini yang berlaku, saudara. Kelantan hadapi masalah banjir yang serius. Banjir bukan salah kerajaan PAS. Banjir bukan sekarang UMNO. Banjir berlaku. Tetapi yang salahnya ialah program tindakan untuk mengurangkan beban rakyat. Itu tanggungjawab kerajaan. Janganlah kita tiap tahun banjir, ini ujian Allah. Betul. Tapi kamu ada kerajaan, kamu ada dana, kamu ada jawatan, kamu ada jentera. Buatlah sebaik mungkin, kurangkan beban rakyat. Itu dia tugas pemimpin. Bukan gegeh hukum orang. Sebab itu Menteri Besar saya panggil ke Kuala Lumpur. Saya bincang masalah banjir. Kita jangan ikut perangai setengah-setengah ketua parti. Apa dia masalah? Dia bawa masalah. Dan memang betul beberapa projek patut dia kendali. Tapi kena baiklah. Kerajaan Kelantan tak mampu. Tak usah gegeh lah. Tak boleh. Harus ada dukungan daripada kerajaan persekutuan. Hamba nak wayak. Bukan agah tak. Bukan agah. Agah nak. Bukan nak sombong. Tapi nak wayak benar. Kalau mari sombong, maki kita bagi peruntukan lebih, kita zalim. Bagi projek, tipu. Bagi pandangan, tak Islam. Cakap sikit, masuk neraka. Ini bukan cara kita memimpin. Saya harap kawan-kawan saya termasuk dalam PAS, yang ustaz-ustaz ni, tegurlah. Jangan kita bila bersyarah kita kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Yang murni dan tinggi itu Islam. Hak lain balah-balah kita bagilah tenteram sedikit. Janganlah sampai nak hukum orang. Macam saya kata, zalim tak bagi peruntukan pada Kelantan. Perlis. Perlis tu kalau saya tak bagi peruntukan, gaji pun tak boleh bayar. Saya bagi. Awal saya jadi menteri besar datang, saya tolong. Tak ada masalah. Dan saya tak siapa pula. Saya bagi baik. Kelantan banjir. Kita luluskan beberapa projek baru. Jumlahnya berbilion. Tapi cara saya beza. Saya tak mau projek 1 bilion, kamu sakau pula berapa puluh juta. Ini perangai. Hak pakai topi ni ke? Hak pakai kepiah ke? Hak pakai tie ke? Hak pakai serban ke? Kadang bila mari pitih ni, serupa belaka. Betul tak amal kerja ni? Ya. Gegeh bukan hebat. Islam lah, Melayu lah. Tapi ada pitih depan mata, sakau habis. Kemudian pergi ke kampung, kita akan pertahankan Islam. Dah puak-puak ada tepuk tangan. Cium tangan. Lagi. Sebab itu, dia semalam mari besar-besar. Bekas Perdana Menteri, bekas Menteri-Menteri, semua berhimpun. Wah, gegeh. Ni, saya beritahu Saudara Zahid, kita bila ada kuasa, masa ini kita diuji. Esok dah berhenti, tak usah guna gegeh dah. Saya sekarang masa ini nak buat.
Kerja kuat sikit betul orang kata. Umur saya dah dekat 76. Apa kuat dengan kerja ni? Kerana saya tunggu dah lama lah. 25 tahun tunggu jadi Perdana Menteri ni. Ada jadi. Susah. Tapi alhamdulillah. Raja-raja Melayu berhimpun. Bagi pandangan. Tuanku yang di-Pertuan Agong Titah menghadap tubuh kerajaan perpaduan kata dia. Kita kata okey, bincang Saudara Zaid. Dulu hamba bala je kata dia, patilah. Dari segi peribadi tak, dia saudara hamba. Bala semacam. Tapi hamba kecek dengan dia. Zaid, ni orang Melayu ni macam mana? Islam ni bagaimana kita nak tingkatkan? Ekonomi kita dah rosak. Hutang banyak. Berapa hutang? 1.5 triliun. Puak-puak dulu dia fikir kan? Dia tak kira. Tak ada pitih, hutang. Siapa nak bayar? Anak-anak kita nak bayar. Jadi itu si Zaid kata, itu tak apa. Kita pakat. Kita pakat tubuh kerajaan, bersihkan kerajaan ni. Itu sebab dia masuk. Kemudian Abang Johari Premier Sarawak. Dia bukan masuk kerana nak minta jawatan. Dia masuk, dia kata, saya kawan lama dia, Abang Johari. Dia kata, saya masih ingat. Rupiah, you boleh tanya Abang Johari. Dia kata, saya setuju. Pertama, titah Tuanku Agong. Keduanya, kata dia, Anwar, kita guna kuasa bagi pulih lah negara kita ni. Hutang banyak, ekonomi tak bangun, dunia tak hormat, orang tak peduli, pelaburan dah kurang. Jadi, mari kita. Itu sikap dia. Bukan dia kata, hamba sokong, tapi tolong bagi kontrak. Hamba sokong, tolong bagi balak sikit lagi. Tak ada. Ini yang menyebabkan kita pakat untuk buat. Dan percaya saudara, kita buat sungguh-sungguh. Macam Kelantan saya sebut. Oleh kerana cara kita bersih, kita boleh jimat. Berapa jumlah peruntukan tebatan banjir kerajaan dulu? 15 bilion ringgit. Dia lulu 15 bilion. Mari saya stop kejap. Cek balik. Betul ke 15 bilion? Cek. Audit. Tanda. Boleh jimat 1.8 bilion. Ya, bayangkan. Itu baru satu projek. Projek apa? Projek tebatan banjir. Berapa boleh jimat? 1.8 bilion. Sikit ke? Banyak. Tengok rumah polis. Tengok rumah tentera. Tengok rumah orang asli. Tengok orang yang paling miskin di Hulu Kelantan. Kalau wang itu jangan dicuri, dibagi kepada rakyat, selesai masalah rakyat. Saya faham begitu. Jadi jimat satu. Saya buat apa? Peruntukan itu untuk tebatan banjir. Saya buat apa dengan wang itu? 800 juta pergi ke Johor, tebatan banjir, kota tinggi. Kerana Johor hadapi masalah baru. Tak ada dalam rancangan dulu. Kelantan, hamba tambah untuk tebatan banjir, termasuk Palembang. Projek tu, hamba tambah berapa? 1 bilion ringgit. Ada terima kasih tak? Anwar ni pelawak. Anwar ni tak ada cahaya. Anwar, geram dia. Betul. Bukan nak terima kasih. Saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri bagi kelulusan tambah. Bukan kelulusan lama. Kelulusan baru. Anwar jimat. Jimat daripada puak-puak nak sakau tu. Sebab tu puak-puak ni berhimpun. Marah betul. Kalau dia tu bekas menteri, Hak UMNO pun serupa lah Zaid. UMNO dulu ni. Bukan. Wah, gege pejuang-pejuang. Masa menteri, sakau sana, tanah ambil, kontrak ambil. Kamu jaga baik-baik. Kalau kamu gege gini, esok bila siasat, kamu curi dakwa, kamu jawab di mahkamah. Igat.
Itu tugas penyiasat, bukan tugas saya. Jadi kita tambah. Baru ni air Kelantan, semua tahu, air teh susu. Oh, dia kata ini Anwar lah salah dulu. Bila? 25 tahun dulu dia Menteri Keuangan, dia tak bagi. Kamu ni apa dia? Mimpi ke? Pakai serban. Pakai serban. Kecek, tak ikut akal, tak ikut hukum. Tapi tak apa, saya tak mau balah bab tu. Bila saya tengok, ada keperluan. Kerajaan Kelantan, bila saya baik, saya tanya berapa keperluan? 8 bilion ringgit. Suruh saya, Kementerian Keuangan, Rafizi, Menteri Ekonomi, cek semula. Tak perlu. Kita lulus 1.7 bilion. Dan 2 bulan lalu, saya lulus segera untuk tampung kemudahan air bersih. Nak balah-balah lah. Tapi rakyat tak ada minum air bersih. Jadi saya lulus 500 juta ringgit. Ini yang saya umum ni tambahan daripada kelulusan lama. Tak terima kasih pun tak apalah. Janganlah maki saya. Ada kadang-kadang maki di parlimen. Saya ingat lagi. Datuk Seri Zahid. Di parlimen. Tak tahu Rubiah ada tidak pasal itu di parlimen. Seorang pembangkang baca Quran. Baca taklah sedap sangat. Boleh lah. Dia baca ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Nak tunjuk belanjawan Anwar ini rosak, pelawak, penipu. Jadi saya kata kamu ni baca di mana? Dia baca tak sedap macam tu, tapi tak apalah. Saya kata macam mana boleh tafsir? Saya jimat belanja, saya nak tolong orang miskin. Saya masuk penjara kali pertama sebab orang miskin. Tolong orang miskin. Saya Perdana Menteri, saya nak tahun ini 2023. Pegawai jajahan tak ada yang ada. Tak ada, okey. Kerajaan negeri tak bagi hadir. Tu nak suruh kita tolong kan? Pegawai jajahan kalau ada, kalau arahan kerajaan negeri datang, Perdana Menteri boleh bagi tahu dia, berapa perlu untuk tolong orang miskin? 5 juta, saya lulus segera. Barulah boleh. Ni tak boleh mari. Jadi kena tukar lah. Bagi molek sikit kerja kita. Tukar pun bukan hamba nak balak. Tak. Bukan hamba nak kontrak. Tak. Nak bini lagi pun tak larat. Dah. Tapi nak tolong. Baik. Tahun ini 2023. Hamba minta semua pegawai-pegawai termasuk Rizda Kesedah Alwi. Kalau ada di wilayah sekitar mana-mana rakyat yang miskin sangat, miskin tegar, miskin dengan mainlah miskin. Mana nak beli susu anak tak ada duit pitih. Nak beli uniform sekolah tak ada pitih. Kasut anak sekolah tak ada pitih. Mu catat gitu bagi ke ICU. Mana timbalan ketua pengurus ICU. Berdiri bagi dia nampak. Baik. Bagi pada dia, saya jamin insya-Allah sebelum tahun ini kita bantu dan selesaikan. Ya. Dan ini hamba sungguh-sungguh. Bukan kita main-main. Ini bukan politik. Kita bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita kena kepada rakyat dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia guna ayat ini, ayat Quran tadi untuk belasah hamba. Kata pelawak. Jadi hamba jawab. Anda baca ayat itu, anda kata ada sambungan lagi. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Bukan mesti kita pun faham baca juga. Jadi sebab itu saya kata saudara, yang penting ni amal. Kita wahdatul fikr, kata Surah Zahid. Apa tindakan susulan macam yang dibuat oleh kementerian? Wahdatul amal, satu sikap, tekad untuk mengamalkan apa yang kita cakap.
Saya tahu dosa. Kalau saya janji, saya tak tunaikan. Satu sebutan yang kita tak amalkan. Lima taqulu ma la taf'alun. Itu Quran menyerang. Ingat. Jadi itu saya nak adik kakak faham. Saya tidak mau politik ini balah dengan gocoh sama sendiri. PAS bukan musuh saya. Banyak ahli PAS yang baik dengan saya. Ada jasa juga orang PAS. Tok Guni Aziz dulu. Almarhum Ustaz Fadil Noor macam abang saya tak musuh mereka. Tapi kalau sudah serang saya dan fitnah, saya jawablah. Kerana rakyat tengok Perdana Menteri. Tengok Perdana Menteri curi duit. Atau Perdana Menteri penipu dan zalim. Ini sebab saya jawab. Tetapi inilah keadaannya. Kecek soal Islam. Fitnah oleh. Kemudian maki orang ni. Allah, ada seorang pemimpin maki. Ucap saja sindir orang maki orang. Itu pun yang jawab Allahu Akbar. Dia mengaji agama mana ni? Semalam, Dr. Sri Zahid sebut, saya bawa 2 ulama ke Seri Perdana. Kemudian lepas tu saya bawa ke Masjid Putra di Putrajaya. Kerana ini amalan biasa. Rumah Seri Perdana itu rumah rasmi Perdana Menteri. Itu dulu pemimpin mereka bila jadi Perdana Menteri belanja nak bagi molek lagi 38 juta ringgit. Kecek nak tolong rakyat. Kamu ada kuasa yang kamu jaga rumah kamu dulu. Saya ada kuasa 1 sen. Saya beritahu KSN, saya tidak mau belanja untuk rumah saya. Ada kereta dia beli 2 juta ringgit untuk Perdana Menteri. Saya jadi Perdana Menteri, saya batalkan 2 juta itu. Pakai Proton sekarang cukup. Alhamdulillah. GG bukan main. Ya, bila pergi ke orang, wallahi saya tak ambil pitih. Ya, kamu tak ambil pitih, kamu ambil dolar. Dan datang pula nak tolong Melayu. Proklamasi Melayu. Ni, tengok muka-muka tu. Kaya tak? Kaya. Berapa banyak? 2 bilion, 3 bilion ringgit seorang. Ada kapal terbang sendiri. Ada helikopter. Ada kapal peranginan. Saya pun ada kapal terbang sekarang. Kapal terbang kerajaan bukan saya punya. Ya, hak kerajaan. Ni sendiri, peribadi. Dari mana dapat pitih bilion-bilion ni? Jadi saya tanya, betul nak tolong Melayu? Okey, bagi balik hak kamu curi itu bagi balik ke orang kampung. Ya. Mu curi bilion-bilion. Orang Ulu Kelantan ramai miskin. Orang Kesedar masih ramai miskin. Mu beri balik baru kamu boleh kecek. Kalau tidak, mu sebesar-besar pelawak. Masa ada kuasa, mu tumpu bagi bini kaya, anak kaya, menantu kaya. Dah hilang kuasa, mu nak tipu rakyat, mengatakan saya nak kuasa, nak selamatkan orang Melayu. Nak selamat orang Melayu, pitih hak mu ambil itu bagi balik kepada orang Melayu. Saya tak tolak ansur. Ya. Nah ini keadaan dia. Apa kan mengena dengan kementerian desa dan wilayah? Karena kementerian ini tanggungjawab dia tolong orang kampung dan desa. Dulu ingat dah zaman almarhum Tun Abdul Razak, Menteri Pembangunan Luar Bandar. Saya nak Zahid ini image dia balik macam Tun Razak dulu. Kerja betul-betul bantu rakyat luar bandar dan rakyat miskin. Masa tu dia hutang dari Bank Dunia. Mana kalau hutang untuk buat sekolah mara, buat jalan luar bandar, pasang elektrik. Boleh. Ini hutang nak buat projek besar-besar. Projek mega. Yang bayar anak-anak kita. Sebab itu urusan ekonomi ini penting. Ya. Syukur Alhamdulillah. Sejak kerajaan baru, pelabur mari balik. Ni, dia mah tak dengar. Dia mah, Bangkang dia tak kacek ni semua. Elon Musk itu orang paling kaya di dunia. Semua negara berusaha nak dapatkan dia. Mantan-mantan menteri pun jumpa dia, pujuk dia datang. Dia tak datang.
Tapi bila hamba kecek dengan dia, dia kata, okey Anwar, tahun ini saya buka ibu pejabat di Cyberjaya tahun ini. Dia ada Starlink untuk akses internet, dan kemudian dia ada SpaceX yang boleh naik ke angkasa. Ada 3 syarikat Malaysia yang bekerjasama. Ini cara kita. Saya pergi negara China, itu di Amerika, negara China. Pelaburan 170 bilion ringgit. Untuk apa pelaburan? Orang kita nak kerja. Orang Kelantan belajar diploma, dapat degree, kerja tak ada. Oh, sekarang tanya saya baru 8 bulan, saya kena selesai semua. Dah, saya buat kerja. Tapi kalau ada kerjasama di kerajaan negeri dan persekutuan, banyak masalah-masalah ni kita boleh selesai. Saya ucap terima kasih kerana selain mereka sedar kemas Risda saya sebut, Felcra, dan utamanya Jabatan Kemajuan Orang Asli yang kita bagi tumpuan dan berbuat sesuatu yang lebih untuk rakyat. Jadi sentuhan kasih desa ini program untuk memberikan bukan santun tetapi ruang kepada penduduk-penduduk desa berkembang. Kita tak boleh terus macam ni. Bila nak maju Kuala Lumpur, Cyberjaya, Lembah Kelang, Pulau Pinang, kita kena agihkan supaya rakyat semua memperoleh manfaat. Jadi saya ulangi kenyataan saya, menyatakan penghargaan dan harapkan orang-orang di Ulu Kelantan terutamanya cuba dan ikhtiar untuk membuat sesuatu supaya ada perubahan yang baik di negeri Kelantan. Saya baru-baru ini beberapa bulan lalu berunding dengan Yang Bab Mulia Tunku Razali Hamzah yang sudah kenal. Minta pandangan dia. Itu cara saya. Pandangan dia bagaimana nak tolong pulihkan ekonomi negara. Dan dia bagi kerjasama yang baik. Alhamdulillah. Jadi kita memanfaatkan siapa saja untuk boleh bantu kita bangunkan Kelantan dan juga Malaysia. Tetapi akhirnya rakyat yang tentukan. Rakyat kena sedar. Rakyat kena bangkit tuntut perubahan. Yang kata kerajaan ini di bawah telunjuk DAP. Saudara, ni Anwar Perdana Menteri. DAP itu dalam pasukan kita. Tapi saudara Zahid tahu, dia boleh bagi pandangan, tapi yang memutuskan itu jemaah menteri. Dan selama ini, ni projek usahawan desa, sentuhan kasih, program bilion-bilion untuk orang Melayu, tak pernah sekali dalam 8 bulan ini DAP menyanggah atau bantah. Nak marah dia ke apa? Yang kita kena marah ada orang Sakau, orang Melayu ke, orang Cina ke apa yang curi duit rakyat, yang itu kita kena lawan. Dan saya akan pastikan badan-badan penguatkuasaan, baik polis atau SPRM, rasuah atau lembaga hasil dalam negeri, itu tegas tanpa mengira siapa bertindak. Baru boleh jadi selamat negara kita. Sebab itu orang ini berkumpul. Jangan tertipu lagi. Mudah-mudahan Allah SWT perkenankan doa kita, melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.